Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, yakni kitab Bidayatul Hidayah ni lah, bila kita belajar dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imamul Ghazali itu gelar dia lah, Imam Al-Ghazali. Nama sebenar dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kita akan berasa seolah-olah Imam Ghazali telah bercakap kepada murid-muridnya, kepada orang yang berkehendak. Murid tu asal daripada kalimah arada, makna ia berkehendak lah. Kehendak, arada tu kehendak, keinginan. Murid orang yang berkehendak, orang yang disifatkan dengan arada, makna orang yang memiliki kehendak. Kalau dalam pengajian ilmu ni gak, kehendak kita ialah ilmu lah. Orang berkehendak kepada ilmu, atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belah kasihan. Seolah Imam Ghazali ni dia susun kitab dia ni, seolah-olah dia kecek dengan kita supaya ayah royak ke anak lah. Royak sebutir. Dia atur perkataan dia tu molek. Pas susunan Bidayatul Hidayah ni tidak supaya susunan kitab-kitab fiqh. Walaupun dia kitab ni banyak memasuk ke masail fiqhiyah, banyak bicara berkenaan fiqh, tapi susunan dia tidaklah seperti kitab fiqh. Kalau kitab fiqh ni dia susun mula-mula bab taharah, lepas bab taharah bab semaya, disusun lagu tu. Ni dia susunan kitab Bidayatul Hidayah ni mengikut kerja buat kita sehari-hari. Kita bangun pagi, gapo dia. Lepas bangun pagi tu mesti nak pergi tandah. Dia cara bab masalah tandah. Masalah istinja. Lepas tu kita mesti nak ambil air semaya. Cara bab air semaya dulu. Lepas cara bab air semaya mesti nak semaya subuh. Cara bab semaya pula. Dia ikut susunnya, siapalah kita tidur semula. Tu. Kita akan dapati Imam Ghazali seolah kecek dengan kita dengan penuh kasih sayang dan belah kasihan. Seolah dia sia belah kita kak. Dia pun tulislah kitab ni sebagai panduan. Moga nak agak kita pergi ambil daripada Quran hadis. Kita ni orang yang tak ada kemampuan. Kita tidak cukup ilmu alat untuk nak gali sendiri daripada Quran hadis. Maka Imam Ghazali khususnya, di mana-mana ulama pun dia tulislah kitab-kitab, dia susun semula ilmu supaya kita nak belajar mudah terus kepada kitab. Yang mana kitab dia tulis tu sumber dia adalah daripada Quran dan hadis juga.
Beliau bercakap dari hati ke hati, dari hati nurani, hati yang bercahaya. Itu hati nurani, hati yang bercahaya. Dia biasa kita duk royak hati gelap, hati gelap. Itu hati yang tak ada cahaya lah. Hati tak ada cahaya. Kalau bahasa Arab agak hati tu al-qalbu. Al-qalbu. Al-qalbu ni dia banyak lapisnya pula. Hati manusia ni banyak lapis pula. Masing-masing lapisnya tu ada fungsi dia yang tersendirilah. Kalau lapisnya hati paling luas sekali ni, tu dia disebut sebagai basirah. Basirah dengan sad. Basirah. Basirah ni fungsi dia untuk melihat bahagian yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Dalam Quran sebut lakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dia akan tetapi ia buta tu ialah mata hati di dalam dada. Tu sebenar-benarnya buta. Tu basirah. Makna untuk melihat benda tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau mata kasar kita boleh tengok benda yang kasar lah. Jisim. Kita boleh tengok batu, pokok-pokok. Mata hati ni untuk tengok basirah tadi ni, untuk tengok benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa dia? Kefahaman, ilmu, ketenangan, kepentingan ilmu. Itu tak nampak tu dengan mata kasar. Gapo pentingnya kita belajar ilmu? Tak nampak dengan mata kasar. Ketenangan tak nampak. Tenang tak nampak. Kefahaman ilmu. Walaupun sama-sama ngaji pun, ada hak faham banyak, ada hak faham sikit, ada hak salah faham, ada juga. Hak bahaya sekali salah faham tu lah. Ngaji salah faham. Tu bahaya sekali. Jadi walaupun sama-sama ngaji, kefahaman tak sama. Nak nampak kefahaman tu memerlukan basirah. Melihat benda tidak dapat dilihat. Jadi kalau orang kata hati gelap tu, hati perekat hak mana? Kalau perekat hak luas sekali basirah tu gelap, dia tak nampak dah. Kepentingan benda-benda hak jenis tak nampak ni. Dia buat kira benda hak nampak ya. Antara benda tak nampak ni akhirat. Dia tak buat kira dah lah akhirat. Pasal basirah dia tergelap. Dia buat kira hak dunia lah ni ya, hak nampak dengan mata kasar ni. Dia buat kira nak betul dunia dia, rumah, kereta, kerja dia, anak bini dia. Dia buat kira tu ya semua. Pasal mata zahir dia, mata kasar ni berfungsi molek. Tapi basirah mata hati tu tadi gelap. Hak akhirat tu muka bagi tak nampak, dia kena tengok dengan mata hati. Tapi muka basirah tu gelap, tak ada lah. Dia tak buat kira lah akhirat tu. Tak ada. Jadi tak pelik lah. Kalau orang tu umur 70 dah, tapi dia buat kira dunia lagi. Kuat lagi dia buat kira dunia. Tak ada pelik lah. Muka basirah dia tu gelap. Dia tak nampak. Kepentingan akhirat tak nampak. Itu basirah. Dalil lagi basirah tu lapis paling luar hati kita. Dalil lagi ni hati rohani lah. Hati rohani bukan hati jasmani. Hati jasmani hak stoko kalau kita sakit pergi jumpa doktor ni. Hati rohani. Hati rohani ni hak pesen ruh. Hak kita duk guna buat mikir apakah hati itulah. Dalil lagi dinamakan dhamir. Nama dia dhamir. Dhamir ni fungsi dia untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia. Dia tu kerja dhamir.
Kalau basirah tadi sekadar tengok, tengok dia nampak lah. Akhirat ni penting, ilmu ni penting. Dia nampak lah kepentingan tu. Sebab basirah dia cerah. Kita perlu bersedia untuk akhirat. Lepas tu, dhamir ni tadi bahagian nak asing pula. Mana hak molek, mana hak tak molek. Dia nak beza okey. Ngaji ilmu ni bermanfaat, semaya ni bermanfaat. Kalau tak semaya, tak belajar ni dosa. Dia bahagian asing tu kerja dhamir. Kalau hak ni gelap, kalau dhamir kita ni gelap, tak ada nur, tak ada cahaya, maka kita tak boleh nak beza. Mana baik, mana buruk, mana sia-sia, mana bermanfaat. Tak boleh nak beza. Supaya dia nampak. Tu dah. Bagi orang ke, bagi dia ke, supaya. Dia duk curi bagi orang. Dia tak ada berasa gapo. Pergi masjid ke, tak pergi masjid ke, supaya bagi dia. Pergi masjid, dengan tak pergi masjid. Mai masjid, mai dong. Supaya. Ya tak asam maye. Tu dah. Asam maye. Ya. Jadi tak nampak dah. Mana beza? Sedekah beza lah. Di masjid, Nabi jamin 27 pahala. Maya sore rumah, tak ada. Kelebihan tu. Jadi beza lah. Tapi sebab dhamir tu tadi gelap, dia tak boleh nak membeza. Okay. Tu. Bagi orang pun dia nampak sebab bagi dia. Duk pergi curi, duk pergi ambil, ikut dia. Tak boleh nak beza. Kalau dhamir tu gelap. Tapi kalau dhamir ni cerah lagi, ada reti beza. Ada dosa ni bagi orang ni. Tu. Penting ni kena pergi masjid, penting pergi masjid ni. Dia nampak lagi, reti beza. Hak ni dosa, hak ni pahala. Dalil lagi, kalau dhamir tadi, dalil daripada Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia tu fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, jalan keji, dia jalan takwa. Tu bila orang dua. Jalan fujur, jalan keji, jalan takwa. Dua lorong. Hati kita lah. Dhamir tu tadilah bahagian membezakan hak ni molek, takwa, hak ni keji, dosa. Dalil lagi dinamakan fuad. Namanya fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a dalam Quran. Fuad ni hatilah kalau kita terjemah bahasa Melayu. Kalau kita bahasa Melayu ni semua lima ni hati berlaku. Dia tak ada pilihan bahasa. Kalau bahasa Arab dia banyak. Hati ni latifah boleh, sir boleh, fuad boleh, dhamir boleh, khatir boleh. Banyak hati tu. Kalau bahasa Melayu hati tak ada dah. Fuad ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak menipu oleh fuad akhir barang dia lihat. Fuad ni fungsi dia gapo? Kita biasa dengar orang panggil suara hati. Biasa dengar tak? Kecek. Suara hati. Fuad tu suara hatilah. Hati kita ni kayak kecek. Kita duk sore ya kecek, mu ni nak mati dah. Okey tak siwak amal. Tidak biasa gitu. Hati kita kecek. Kita jatuh hal maksiat agak dosa mu ni apa tak si tobat kau. Seolah hidup kecek gitu. Suara hati. Tu daripada fuad. Bukan daripada basirah, daripada dhamir tadi bukan. Daripada fuad. Fuad ni dia tidak menipu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dia menyatakan kebenaran fuad ni. Kadang-kadang orang bila dia buat dosa, dia cuba tutup dosa dia ni. Dia duk ngupak molek-molek, dia kata bukan nak ngupak saja, nak royak ya. Dia nak tutup. Tapi hati dia mesti tahu. Hati dia mesti. Suara hati dia dok memang ngupak. Hati dia. Tapi dia nak tutup tu, dia pun ayat kau bukan nak ngupak ni. Tapi hati memang tahu dia nak ngupak sebenarnya. Tu fuad, dia goyak bagi sebenar.
Dia tidak nipu fuad ni. Walaupun mulut kita boleh nipu. Orang pegang dia, mu curi dia. Dok kita tak curi. Tapi hati dia kecek. Benar mu curi sungguh. Mulut boleh nipu. Luar kita boleh tipu. Maya bang tahajud gapo semua pegang sebeh. Tapi fuad kita tu dia kecek. Mu ni nak kepada pandangan manusia ya ni. Mu bang tahajud ni nak suruh orang puji ya ni. Fuad tu dia tidak nipu. Kalau fuad tu cerah, suara hati kita ni kuat. Nak buat maksiat pun payah hidup kecek. Hidup main. Bo nak buat maksiat lama mu mati ke? Duk tengah buat maksiat lama mati ke? Tengah judi tu lama bawa motor mati ke? Dia tidak nipu buat ni ke? Dia kayak benar sebenar. Mu nak pergi judi dosa tu lama ke bawa motor tepuh mati. Dia kuat suara dia. Tak jadi gulawe nak pergi. Tu dah. Fuad ni. Tapi kalau kita ni maksiat banyak gapo gak fuad ni jadi kohogelak menyebabkan suara hati kita ni jadi koho. Dia tak kecek banyak jadi. Nak pergi judi pun salah kalau kira ni. Pergi molek-molek. Fuad dia tu koho pasal gelak. Kalau cerah kuat suara hati dia ni. Kuat. Supaya satu kisah di zaman Imam Hasanul Basri, kalau tidak silap lah. Mari satu orang perempuan jumpa dengan satu orang lelaki ni. Dia lelaki ni tengok ke perempuan ni kena. Tanya-tanya kebetulan pelacur. Dia molek. Dia tengok kena tanya-tanya kejaga pelacur. Dia molek. Dia ni. Dia pun bayarlah pelacur ni. Bayar. Bo janji nak temu mana-mana kau. Dia pergi tu dengan tekad tu. Dengan tekad nak berzina lah. Masuk dalam rumah, fuad dia kecek. Suara hati dia tu. Kecek. Kata, mu tak takut kau pada Allah Ta'ala. Gapo mu nak buat ni? Dia mu tak takut ke dengan maksiat ni, hatimu menjadi gelap. Dia telitah oleh hati dia gitu. Fuad dia lah tu. Fuad ni tidak nipu. Dia mari. Lepas tu pakai kerah dia situ, tubik daripada rumah, lagi taubat lalu. Pasal fuad dia cerah. Nak jatuh oleh maksiat payah. Tapi kalau fuad ni gelap, dia tak ada suara, dia senyap. Menyebabkan orang pun jatuh oleh maksiat. Tu fuad. Dalil lagi, lapisan keempat disebut sebagai sir ataupun asrar. Boleh belakalah sir tu mufrad, asrar tu jamak. Sir ataupun rahsia. Dalam ayat Quran disebut ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui sir dan ia lebih dalam lagi. Muka sir ni baru peringkat keempat, dia ada dalam lagi. Allah Ta'ala mengetahui sir, dia ada dalam lagi tu. Sir ataupun asrar. Apa dia sir ni? Fungsi dia untuk mengetahui hikmat di sebalik sesebuah kejadian. Bila berlaku satu-satu peristiwa, gapo hikmat dia? Kalau sir kita cerah, kita boleh nampak hikmat. Tiba-tiba mari sakit. Mari sakit tu gak. Kalau hati kita cerah, dia pun nampak Allah Ta'ala nak ampun dosa lah ni. Dia pun jadi redha. Mari kelik-kelik rumah tengok, rumah kena pecah masuk. Dia tak lorak nak marah. Pasal sir dia cerah, dia nampak hikmat dia. Berkali ada lah ni, pitih tak molek. Allah Ta'ala nak cuci lah ni. Dia nampak rahsia. Marilah ikutlah peristiwa gapo-gapo pun. Kena penyakit ko, rosak harta, kebakaran ko. Terhadalah tu dia nampak. Tapi kalau sir kita ni gelap, dia tak nampak hikmat lah. Kira nak ngamuk semua. Balik-balik tengok, rumah kawan masuk, rumah orang lain belana lagi. Dia jadi cara kau nak marah semua. Sedang pun cara kau nak baloh, nak kata orang macam.
Dia tak nampak. Berkali Allah Ta'ala nak tegur lah ni. Muka cara duk jalan sokmo. Masjid tak siapa-siapa dengan kereta ni. Jauh mana kau lupa siapa belakang masjid tak siapa. Accident. Berkali tu yang nak tegur. Berkali. Kalau sir dia suruh. Tapi kalau sir ni gelap, tak nampak. Nampak salah orang. Bawa kereta lagu mana? Ada sopoh pula. Orang sopoh. Pasal sir dia gelap. Dia paling dalam sekali disebut sebagai lub. Lub ataupun latifah. Ada dua nama. Kita biasa dengar orang sebut lubuk hati. Biasa tak? Lubuk hati. Lubuk hati ni makna hati ia paling dalam sekali lah. Lubuk. Lubuk-lubuk tu bahasa Arab lub. Kita panggil lubuk. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil peringatan kecuali oleh orang-orang yang memiliki lub. Ulul albab tu orang-orang hak memiliki lub. Jangan ikut cerita Piramli tu Ahmad Albab, Ahmad Pintu. Bukan tu. Albab ni jamak daripada lub. Pitu-pitu ni bab. Bab tu pitu. Albab jamak daripada lub. Lain. Itu Piramli tu Ahmad Albab, Ahmad Pintu. Okey. Lub ni tidak mengambil pelajaran kecuali orang hak mempunyai lub, ia cerah. Hati dia paling cerah. Lub. Apa fungsi lub ataupun latifah ni? Dia mempunyai hubungan dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni di atas Lauh Mahfuz tu ditulis segala takdir manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah pada kiamat. Takdir manusia. Bahkan sebelum Nabi Adam takdir-takdir pun tulis siap di atas Lauh Mahfuz segala kejadian. Orang lub cerah ni Allah Ta'ala beri satu kemuliaan kepada dia. Lub dia ni ada hubungan dengan Lauh Mahfuz. Dia jadi seolah dia boleh tahu apa nak jadi tu. Tu dah. Kita pergi jumpa orang-orang alim, wali-wali kan. Minta nasihat sikit. Dia puri nasihat kena molek dengan kita. Seolah dia kena kita. Mula Pak Sumit gunung dulu. Mula ni orang alim betul lah. Orang kata wali pun ramai. Tapi wallahu alam lah, moga wali ni urusan Allah Ta'ala kita tidak tahulah. Cuma dia ni masyhur sebagai seorang wali, Pak Sumit gunung arwah dah. Satu orang tok guru dah ni mari ziarah dia. Minta Pak Sumit ajar zikir sikitlah. Zikir gapo minta Pak Sumit ajar kita nak buat ngamal. Nak buat ngamal. Tok guru dah ni. Pak Sumit kata ke mana? Allah tak sedap ambil zikir lah. Baca-baca Quran lah. Pak Sumit kata gitu. Tok guru ni jeri dia. Kita dengar biasa ya. Pak Sumit rayak tu. Tak sedap ambil zikir lah. Baca-baca Quran ya. Lama lah tu Pak Sumit rayak tu. Baca-baca Quran je. Dia gitu. Jeri tok guru ni. Tu dah. Dia kata Pak Sumit tahu-tahu kata dia ni kurang benar baca Quran. Jadi lagu mana dia boleh tahu dengan nasihat dia tu. Bukan kena pun. Dia nak minta zikir, baca-baca Quran ya tu. Orang dia wi pun ada. Ramai-ramai hak mari tu, hak minta zikir dia wi pun ada. Dia wi zikir. Siapa dia ni baca-baca Quran je. Jerit dia. Memang dia tak baca Quran pun dia tu. Ada seminggu muka dah. Lorak ngajar kan, ngajar banyak dah. Tak guru kan. Ada seminggu dah muka. Betul Pak Sumit rayak weh. Lama lepas tu dia mari pula. Mari pula minta zikir, Pak Sumit molek-molek dah. Sebab dia kata dia jaga dah lah. Lepas Pak Sumit tegur tu dia duk jaga Quran. Mari kali lagi mudah-mudah Pak Sumit tak ada minta pun. Dia mudah-mudah. Seolahnya dia tahu. Sebab apa? Di Lauh Mahfuz ni dia ada dah segala takdir manusia tidak tersembunyi walau sikit.
Orang hak loop ni, cerah ni, dia ada hubungnya dengan Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala beri karamah dia. Bukan dia boleh baca atas Lauh Mahfuz tu, bukan. Cuma segala tindak tanduk dia tu berbetulan dengan apa yang ditulis atas Lauh Mahfuz tu. Berbetulan. Ada dia pun tak tahu. Cuma kat dia beri nasihat tu, kebetulan jadi molek. Jadi molek. Nah, pasal loop ni cerah. Dia ada hubungnya dengan Lauh Mahfuz tu. Nah, dia bukan tahu masa depan gapo dak. Cuma kat kebetulan benda hak dia buat tu jadi betul. Allah Ta'ala tu biar betul dengan Lauh Mahfuz tu. Dengan takdir Allah Ta'ala tu. Ada hadis. Bila seorang tu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan nawafil, dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku mengasihinya, sehingga jadilah penglihatanku, pendengaranku. Langkah kakinya, langkah kakiku. Maksudnya penglihatanku tu gapo dia lihat dengan redha Allah Ta'ala. Itu makna gitu. Gapo dia dengar bagi Allah Ta'ala redha. Dia tak dengar benda-benda karut tu tak ui. Gapo dia kecek tu bagi Allah Ta'ala kehendak. Tu tak ui jadi kecek benda-benda karut. Tu wali-wali Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang memerangi mereka, aku mengisytiharkan perang ke atas orang tersebut. Siapa membenci wali-wali aku ni, aku mengisytiharkan perang pula ke atas orang tersebut. Tu dalam hadis Qudsi, panjanglah hadis dia tu. Tu sebab loop cerah. Kita pesen loop gelak ni gak, tak tahu gapo satu lah. Gizarah orang sakit pun, panjang mau lagi ni. Apa betul tu mati gula we. Tak tahu. Setengah orang loop cerah ni, tak sedap nampak ni. Dia balik tunggu tangga mati. Dia loop dia tu cerah. Kita tengok dia tak sedap rasa ni. Apa mati. Kita loop gelak ni tengok, harusnya segar ni, nampak kaya ni. Apa betul dia mati gula we. Boleh-boleh duk segar. Dia orang dekat nak mati ni kalau duk baca adab skala lah. Orang dekat nak mati ni dia segar mula orang sakit ni. Ada adab skala ke? Dia sakit lama, apa segar. Bos segar anak-anak pakat kelip mau lagi kalau lupa apa pula mati. Skala lah adab dia lagu tu. Tu orang tua besar kalau duk sakit lama kabar-kabar segar tu tunggu dulu. Tunggu lemah takut nak pergi. Dia masa segar tu duk tengok panjang mau lagi datuk ni. Apa? Nak mati dah. Pasal loop kita gelak. Orang loop cerah ni tengok tak lama ni. Tu. Tu 5 peringkat hati. Maka nak jadi cerah. Kelima-lima peringkat hati ni antara amalan yang ulama-ulama kita ajar ialah bangun tengah-tengah malam. Maya tahajud kau ikutlah. Boleh 2 rakaat, duduk atas tikar sejadah ngadap kiblat ala keadaan semaya. Tarik nafas dalam hati Allah. Dalam hati, tak payah bunyi mulut. Dalam hati lah. Tarik nafas Allah. Lepas nafas Allah. Tarik pula Allah. Lepas Allah. Gitu. Dalam hati lah, dalam hati. Buat ikutlah 10 minit sehari ke, 15 minit sehari ke, ikutlah. Jaga biar sampai 40 hari berturut-turut kalau boleh. Tak boleh berturut pun tak apalah. Cuma jaga kalau boleh nak biar 40 hari berturut-turut. Biasanya hati jadi cerah. Jadi cerah. Allah Ta'ala atur. Bila loop kita tercerah tu hati bagi kita kecek boleh-boleh gurau pun dia jadi betul. Jadi betul bagi kita kecek tu. Dia loop gelak ni kecek banyak pun tak pakai kerja ke abu. Ni kecek bola. Dunia, kerja, projek tak pakai ke abu. Tapi kalau hati bersih ni kecek boleh-boleh gurau pun boleh pakai. Boleh pakai.
Dia sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, engkau pun bergurau juga?" Nampak Nabi duk suka dengan sahabat dia, "Ya Rasulullah, bergurau juga?" Nabi kata, "Ada pun aku gurau. Cuma aku tidak berkata kecuali hak sebenar." Boleh gurau pun hak betul aku royak tu. Hati cerah. Amalah. Nak mudah faham ilmu ni perlu kepada hati cerah. Nak mudah dapat kebenaran ni perlu kepada hati cerah. Tidak kita tak nampak benda sebenar. Paham pula banyak. Paham sesak pun banyak. Ajaran-ajaran salah pun banyak. Tu dah. Jadi kalau kita tidak bersih benar hati, tak boleh nak beza lah. Kalau dhamir tak dicerah, dia boleh beza. Ni firqah sesak, pahamnya lagu ni. Ni pahamnya betul. Dia boleh beza kalau cerah dhamir tu. Dhamir tu gelak, mari pahamnya salah pun kita terima. Orang atas ke WhatsApp pahamnya salah kalau kira. Tapi hanggu molek-molek ada. Dhamir gelak. Dia tak kira. Dia masalah ni dia tak kira. Orang ngaji tinggi, tak ngaji tinggi. Masalah hati ni urusan Allah Ta'ala kan. Kadang-kadang orang tak ngaji mana pun tapi hati dia cerah. Allah Ta'ala with dia. Hak ngaji tinggi pun Tuhan tak ui. Nak buat mana? Di Indonesia dia baru buat tubik data teroris, data pengganas. Ketua-ketua pengganas ada di Indonesia. Dia ada dulu kalau pakai kita dulu JI kan, kena 1000 tu, Jemaah Islamiah tu. Di Indonesia dia ramai teroris, ramai pengganah agama Islam ni. Dia buat tubik data dia. Siapa ketua-ketua dia. Semua ketua-ketua tu, semua pakat doktor berlaku. Orang ngaji tinggi lah. Ngaji tinggi jurusan agama. Bukan ngaji tinggi doktor kok sains tu. Ngaji jurusan agama. Pok-pok doktor saja, doktor sekian. Tapi jadi teroris, jadi pengganah. Jadi Islam ekstrim. Apa? Kalau kira kak tak pernah sabar lah dengan dia ngaji siapa PhD, siapa boleh doktor bahagian agama pula. Tapi taklah masalah benda ni, hati ni Allah Ta'ala yaitu. Allah Ta'ala yaitu. Tidak semesti ngaji tinggi tu Allah Ta'ala membersihkan hati dia, tidak. Aku baca dah tahu, pokok hebat saja. Bukan orang-orang lekeh-lekeh. Tapi nak buat ke mana? Beliau bercakap dari hati ke hati, dari hati nurani. Hati nurani, hati yang penuh bercahaya. Seorang murabbi, seorang pendidik. Murabbi ni asal daripada kalimah Rabb itulah. Kita baca Rabbil Alamin. Rabb ni apa? Pemelihara, pentadbir, pengatur, pengurus. Tu Rabb. Allah Ta'ala, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabb bagi alam ini. Dia mengatur, dia mengurus, mentadbir segala kejadian langit bumi, segala kejadian alam ni. Allah Ta'ala atur. Itu makna Rabb. Yang mendidik. Yang mendidik ya Allah juga. Murabbi makna pendidik. Seolah Imam Ghazali tu hati yang bercahaya, seorang murabbi, seorang yang mendidik. Kalau macam kita ke apa ni tak boleh panggil murabbi lah, kita sekadar mengajar. Mari ngajar-ngajar kelik. Murabbi ni seperti guru pondok tu lah. Duduk dengan anak murid dia. Pagi-pagi dia lah gerak subuh. Tu dah. Anak murid dia duduk tengok, duduk jaga. Tu murabbi. Lah ni ramai muallim ialah sekadar ngajar-ngajar kelik. Tidak duduk tengok betul-betul setara mana, buat amal ibadat duduk tengok perhati mana salah. Tu murabbi. Payah juga murabbi ni. Ulama-ulama dulu dia duduk dengan anak murid. Duduk dengan anak murid. Kalau murabbi betul ni memang setiap masa duduk dengan anak murid dia. Duduk cara, duduk layan situlah.
yang alim. Ia berilmu pula. Bukan sekadar mendidik yang tak ada ilmu, tak ada apa. Nak dengan ilmu. Dan banyak berpengalaman di bidang pembentukan rohani. Ada pengalaman pula. Moga kisah Imam Ghazali kita tengok dah kan. Asal seorang ulama besar. Ulama fiqh asalnya. Ni kita tak masuk kitab lagi ni. Hak ni mukaddimah daripada penterjemah. Dia seorang ulama fiqh. Jadi mudir ni madrasah nizamiyah. Ulama fiqh besar lah dia ni. Asalnya. Tapi kat dia berasa kosong. Walaupun dia dengan segala ilmunya, bab hukum hakim, mahir, belaka. Tapi dia berasa, ada benda tak cukup. Berasa. Jiwa dia ni berasa kosong. Walaupun dia dengan perekat kelah ulama besar jadi mudir nizamiyah tu. Tu asal kisahnya. Lepas tu lah dia kecek dengan adik dia. Adik dia pun royak seorang tok guru. Tapi tok guru ni duk jahit kasut ialah kaki lima. Bukan orang sahur. Dia ni lah hak didik rohani Imam Ghazali ni. Didik rohani dia. Lepas tu dia jadi minat kepada ilmu tasawuf. Dia mendalami ilmu tasawuf. Maka dia pun ipung lah antara ilmu tasawuf dan ilmu fiqh tu tadi. Ilmu hukum hakim tu tadi. Gabung dua ni. Di zaman Imam Ghazali, sebelum daripada Imam Ghazali menggabungkan dua ilmu ni, ulama-ulama selalu balah. Ulama fiqh balah dengan ulama tasawuf. Mungkin ulama tasawuf duk fokus hati. Ulama fiqh kata, duk jaga ke hati semacam. Maybe tak jaga mana. Duk balah. Ulama tasawuf pula duk kata kat ulama fiqh, duk jaga hukum hakim. Hati tak jaga. Duk balah. Balah. Mari Imam Ghazali ni sebagai mujaddid, sebagai pembaharu, dia gabung dua ni. Tak payah duk balah comel belaka. Ayat Allah Ta'ala perintah ke Nabi Musa, fakhlaq na'laik. Cabut dua kasutmu. Nak naik di bukit tersinar kan? Dalam Quran perintah, fakhlaq na'laik. Cabut dua kasutmu. Ulama fiqh kata, dua kasut ngertilah. Cabut kasut, pergi naik. Ulama tasawuf kata, kalau bon nak cabut kasut, baik tak usah royak Al-Quran. Bon nak cabut kasut tak penting pun. Quran ni royak benda-benda penting. Jadi dua kasut isyarat kepada dua perkara. Yang pertama, cabut kesombonganmu. Nak naik atas bukit tersinar ni, cabut sombongmu dulu. Yang kedua, cabut ilmumu. Mu jangan naik dengan berasa mu ada ilmu hebat, jangan. Cabut ilmumu tak situ, cabut kesombonganmu. Mu berasa sombong, letak situ. Naik dengan kosong, dengan rendah diri. Tu baru jolok, lama tasawuf kata. Dia isyarat. Bukan suruh cabut kasut, royak gapo le Quran. Baloh gego. Imam Ghazali mari gabung. Jolok belaka. Hok kata cabut kasut tu. Ya memang Nabi Musa cabut kasut sengerti. Tapi ketika cabut kasut tu, apa yang dikosakkan oleh Nabi Musa ialah membuat kesombongan dan membuat ilmu dia. Mana dia naik ni dengan jahil, dengan penuh perasaan jahil. Tapi dia cabut ngertilah. Cuma ketika cabut tu, dia kosak cabut kesombongan, cabut kepandaian dia. Apa naiknya kosong. Jala belaka tu, Imam Ghazali kata. Ni hak zahir, ni hak batin. Imam Ghazali gabung tu gak tak balah ulama. Jadi belapis dada semula. Tu bakti ataupun jasa Imam Ghazali. Mungkin dia lalu dua-dua. Ke fiqh pun dia lalu, ke tasawuf pun dia lalu. Tapi masyhur dia ni sebagai ulama tasawuf lah. Sebagai ulama tasawuf. Kita kalau akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu bab akidah. Walaupun dia mahir belaka, cuma dia menonjol kat tu. Kalau bab fiqh, Imam Muhammad
Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Utsman bin Al-Abbas Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Lepas tu ada 3 mazhab lagi, Hanafi, Hambali, Maliki. Nah, kita mazhab Syafi'i itu fiqh. Walaupun Imam Syafi'i pun dia ada kitab akidah dia, Fiqhul Akbar. Fiqh yang besar sekali iaitu akidah. Tu dah. Fiqh ni kefahaman. Mana Fiqhul Akbar Imam Syafi'i tulis kitab. Kefahaman yang paling besar sekali. Bukan kefahaman hukum ni, kefahaman akidah. Dia buat kitab dia, Fiqhul Akbar. Dah. Tapi dia tidak menonjol situ. Dia menonjol ke bab hukum. Jadilah bab fiqh kita mazhab Syafi'i. Bab tasawuf Imamul Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dua ni tokoh tasawuf. Tu keseluruhan kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Walaupun dia bukan jahil fiqh, bukan jahil akidah, cuma dia menonjol kat ni. Menonjol ke tasawuf. Jadilah dia imam bagi ilmu tasawuf. Cuma kitab Bidayatul Hidayah ni dia lebih kepada kitab fiqh lah. Ada dia menyentuh tasawuf, di ujung-ujung ada bab tasawuf. Cuma tidak lengkap. Tidak lengkap. Dia lebih utama fiqh. Bab kitab Bidayatul Hidayah ni. Tasawuf ada. Cuma tak banyak. Tak lengkap. Bab anggota, mata, tangan, gapo tu ada. Dan banyak berpengalaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, sehingga ternampak di celah-celah ungkapan yang beliau ucapkan hakikat dunia yang fana ini. Sehingga di tengah-tengah ucapan Imam Ghazali bagi yang dia tulis dalam kitab tu, kita boleh mengenal hakikat dunia yang binasa, yang fana ni. Kita boleh kenal hakikat dunia. Kita lah ni dalam keadaan buta lagi hakikat dunia. Walaupun kita duduk atas dunia lama dah pun, banyak lagi kita tak kenal dunia ni. Walau kita duduk kecek ke budak-budak, budak-budak tak kenal dunia lagi. Sebenarnya kita tua ni pun tak kenal dunia lagi. Dah duduk cari, duduk hipung, tak kenal lagi lah tu. Muka je hipung-hipung untuk ditinggal dunia ni. Tu lah. Hipung untuk ditinggal, bukan hipung untuk dipakai pun. Kau ge 10 juta boleh makan nasi 10 pinggir. Tak boleh gak sepinggir, gak. Biti 10 juta pun. Makan sepinggir, tak boleh dah. Supaya ya. Dihipung untuk ditinggal. Maka nak hipung tak ada masalah lah dari segi syariat. Boleh kita menghimpun harta. Harus, boleh. Hipung lah. Tapi kena tahu hakikat. Hipung untuk tinggal. Untuk tinggal. Bukannya untuk kita pakai ngoti-ngoti hidup. Maka kerana untuk tinggal, jangan siapa dunia tu masuk dalam hati kita. Biar sekadar duduk tangan lah. Dia tidak mempengaruhi hati kita. Kita maya pun, dia tidak ganggu semaya kita. Kita ngaji Quran pun dia tidak ganggu. Kita duduk ngaji. Bukan kata duduk semaya tu, dunia duduk ganggu. Projek ada lagi ni. Duduk maya tu Kabar-kabar sudah, Pak Kak. Tak tahu mana lo. Dalam maya berdua kira pitih. Ada kira pitih. Bank tu ada 10. Bank ni ada 15. 25 situ. Duduk maya. Itu maknanya dunia tu pada hati dia tu. Tu jangan siapa lagu tu lah. Imam Ibnu Atta', Imam Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, tu kita hikam. Dia ajar doa mana? Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia itu sekadar pada tanganku, jangan pada hatiku. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala fi qalbi. Dia suruh baca gitu. Syekh Ibn Atta' ni kalau kira jual telur gulawai. Jual telur. Dia pegang ayam kan. Pagi-pagi tengok ada telur duduk.
Ada telur. Ada rezeki hari ni, pergi jual telur. Bagi tengok tak ada. Tak ada hari ni. Tu ya kerja dia. Ni. Bila-bila gitu dia doa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala fi qalbi. Walau jual telur pun, boleh masuk dalam hati. Harta tak banyak pun, tapi telur tu boleh masuk dalam hati. Bangun maya subuh tu, kena pergi tengok aleguk mentagi ada ke tak ada. Tu, duk maya subuh, duk buat kira dunia. Jalan dah tu. Jalan tu. Perkataan Imam Ghazali mafhum perkataan dia. Alamat nak dunia masuk dalam hati ni, kata Sayyidina Ali. Alamat nak dunia masuk dalam hati ni, ketika kita beribadat, kita buat kira dunia kita. Tu dunia masuk dalam hati. Dua ibadat ikutlah, duk zikir kau duk gapo, tapi dua kira dunia. Kalau kau traktor rumah gak duk bayar dua kira besi naik lah ni. Lori pasir nak sapa. Tapi dalam bayar ganggu ibadat dia. Aceh tu dunia masuk dalam hati. Tapi kalau kita boleh bayar relax, tak ada dunia masuk, Aceh dunia tak masuk dalam hati tu. Tapi lepas bayar dia buat kerja pula. Tapi bila start ibadat, habis dunia tak ada, tak boleh nak masuk dalam hati dia. Aceh tu dunia tak masuk dalam hati. Tu alamat kata Sayyidina Ali. Tak. Orang minat ke makan ni dia masuk dalam ibadat dia. Minat makan ke? Tak. Minat makan. Duk baca Quran pun ada orang royak tepat sedap so tu. Yalah tu. Dunia masuk dalam hati. Duk bila sebeh pun hok minat buat kuih, duk kira kuih. Tu ai. Gana? Iyalah. Mana ke? Jauh lagi lah. Jauh lagi. Mari semacam. Minat kita tu, tu lah mai ganggu kita. Minat kita. Kalau jatuh ni minat ke kereta dah buat kira. Gitulah. Tu kena pisah buah tu. Kena pisah buah. Antaranya menjernihkan hati kita lah. Menjernih dengan cara tadi bangun tengah-tengah malam kan. Menjernihkan hati. Moga hati ni umpama bekah. Masuk dunia, akhirat tak nak masuk dia penuh. Kena buat tubik dulu dunia baru boleh bubuh ke akhirat ni. Hati umpama bekah. Wadah dia panggil. Dengan kita belajar tu kita boleh nampak hakikat dunia ya binasa. Ni sebenarnya dunia. Ni lah dunia. Comel-comel pun mesti ada kekurangan dia. Situ ya kita kena sedar. Comel janguk lagu mana pun bagi dia bawa tahiyat dalam perut. Ni kau mana? Comel janguk bawa tahiyat dalam perut. Gi mari. Nak lebih kat mana? Kena kenal hakikat dunia ya fana. Dengan kita mengaji tu kita boleh kenal ni ya dunianya. Dan hakikat akhirat ia merupakan tempat kembali kita, ia kekal abadi. Anda kita boleh kenal dengan kita belajar kitab-kitab Imam Ghazali, kenal sebenar akhirat tu lagu mana bagi. Yang mana itulah sebenar-benar tempat kita kembali. Hak hidup atas dunia dengan hak duduk alam kubur, lama hidup alam kubur ala kira. Ni, tu nenek kita umur berapa mati? 70. Duduk alam kubur lama mana dah? Beratus tahun dah. Moyang kita ke? Mati umur 80 hari tu. Duduk alam kubur 200 tahun dah. Mana lama hidup alam kubur pada hidup atas dunia sengoti-sengotinya. Apa? Ya kita duk ipung tu
untuk hidup 80 tahun, 70 tahun. Hak ilmu, kefahaman, ibadat, khasyah, takut Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hak ni, hak kita nak pakai amal mana? Nah, tu, hak tu nenek kita lagi kubur tu. 300 tahun dah, 400 tahun dah. Orang dulu 1000 tahun dah, duk alai kubur tu. Nak nanti kiamat. Nah, tu, bekal dia. Pas jauh perjalanan ni, bekal sikit nak lalu lah. Perjalanan ni jauh, ratus-ratus tahun. Nak duduk ada kubur tu. Tapi bekal sikit. Dia bekal sikit lelah lah. Apa bekal pun kena tengok. Kalau nak jalan jauh, jangan duk bekal nasi goreng, tak boleh basi. Bekal benda basi. Nak jalan jauh. Puluh hari perjalanan ni, gapo dia bekal. Nasi lemak, nasi daging, nasi goreng Cina. Bagi dia teh 2 hari ya. Hari ketiga lah paceng gula we. Nak makan basi habis tu. Nak bekal nak tengok bekal molek. Carilah bagi-bagi kering. Dah nak jalan jauh puluh hari ke. Cari bagi dah leteng. Sading boleh lah. Bawa sading, bawa apa ni kurma, benda-benda kering. Hak tak penuh. Kismis, sedap sikit lah puluh hari pun. Akhirat kita cari bekal tu bekal molek lah. Bekal hak selesai hak wajib-wajib. Selesai ilmu hak wajib-wajib ni lah bekal teh lama ni. Ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Lepas tu hak semaya beg apa tu biar buat dengan ilmu, baca Quran biar dengan ilmu. Puasa dengan ilmu, zakat haji dengan ilmu. Barulah bagi tu kekal molek boleh buat bekal sengoti. Takut mayang tak ada ilmu, puasa tak ada ilmu, pegenge pun tak tahu kok mana. Jadi gak bekal tapi bekal penuh. Bekal bagi basi tak ada apa. Bagi bekal ni bagi teh lama. Kan bekal molek ngaji molek selesai fardu ain itulah sebaik-baik bekal. Kan Nabi raya ada ke sahabat ke? Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, saya tak ada amalan gapo kecuali hak wajib-wajib ya." Nak sahabat tanya lepas maya. Tak ada bekal gapo kecuali hak wajib-wajib ya. Semaya, puasa. Itulah hak wajib-wajib. Tak ada sunat-sunat, tak ada. Cuma saya ada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Nak kasih ke Allah dan Rasul tu biar kenal lah hakikat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan biar retilah. Hak kita duk ngucap tu, hakikat kenabian kena retilah. Tu ya. Hak sunat-sunat tak ada. Hak wajib-wajib saya buat, lepas tu tambah kasih ke Allah, kasih ke Rasul. Tu ya. Nabi kata kalau gitu syurga. Syurga. Tak nanti banyak mana, cuma bekal dia tu comel. Bekal teh lama tak apalah. Bimbel kita lah gitu juga nama pergi itulah wajib-wajib ya. Puasa mayat wajib-wajib. Masalah tak buat dengan ilmu. Adalah sunat tak ada dah. Wajib pun bagi tak jadi juga. Bagi expired juga. Tak jadi apalah. Pada situ dulu stesen dia tu. Thumma qala al-musannif, di dalam kitab ini Imamul Ghazali rahimahullah menggariskan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Belum puasa dah sekali lagi tak? Dah sekali lagi. Lepas tu dah puasa ke mana? Tu. Masa supalah. Juga masa ni insya-Allah. InsyaAllah.